Okey, untuk contoh 9, julat dan julat antara kuartil. Okey, contoh 9 dalam buku teks kamu tu pada muka surat 211. Okey, 211 tu dia bagi Pak Hamidi mencatatkan jumlah jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Okey, kemudian jadual kerapan lah ojif. Yang tu dia buat siap-siap dah. Jadual kerapan dengan ojif pun dah ada dah. Tentukan julat dan juga julat antara kuartil. Yang tu ada perkataan julat dengan julat antara kuartil. Dulu kita belajar data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul maksudnya julat ialah paling tinggi tolak paling rendah. Apa dia yang paling tinggi paling rendah tu? Nilai. Nilai paling tinggi tolak dengan nilai paling rendah. Kalau data tak terkumpul. Okey, sekarang ni sebab dia data terkumpul, sama juga kita kena ambil julat tu ialah titik tengah tertinggi. Tolak dengan titik tengah terendah. Maksud dia yang paling tinggi sekali sinilah kita ni. Dulu kita ada satu nilai aja. Sekarang ni nilai dia bagi dalam bentuk selang kelas. Maka kamu kena ambil yang tertinggi selang kelas. Titik tengahnya. Titik tengah dia. Ni kamu kena ambil cari titik tengah. Okey, kamu kena tolak dengan yang paling rendah sekali. Bukan tengok pada kekerapan, tengok pada selang kelas je. Nak cari julat kena tengok pada selang kelas saja. Okey, sini pun kena cari titik tengah. Okey, jadi beza antara kedua-dua tu barulah kita akan dapat julatnya. Jadi sini bila kita dalam buku teks kamu ni dia tunjuk pengiraan. Jadi julat sini ialah 500 gram. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 500 gram ni? Okey, maksud 500 gram tu ialah beza antara yang paling berat dengan yang paling ringan ialah 500 gram. Maksud dia beza antara nanas yang paling berat sekali dengan yang paling ringan, beza dia ialah 500 gram sahaja. Okey, yang tu dimasukkan dengan julat untuk data terkumpul. Kalau data tak terkumpul senang je kita ambil. Kalau data tu ada nombor 5, 7, 8, 10, seterusnya yang tu kita boleh cari nilai tertinggi dia 10. Tolak dengan 5 je. Dapat terus 5 beza dia. Tapi sekarang ni sebab dia data terkumpul maka kita kena ambil titik tengah dia. Titik tengah dia antara 90 hingga 999 akan dapatlah 949.5. Tolak dengan 449.5 ni berdasarkan yang paling rendah lah sini ni. Itu yang paling rendah. Sini yang paling tinggi. Kita tengok pada selang kelas. Kamu kena tengok pada selang kelas. Okey, dapatlah nilai dia. Okey, kemudian julat antar kuartil. Okey, julat antar kuartil ni, julat antar kuartil, dia ada formula dia. Julat antar kuartil sebenarnya boleh diperolehi daripada kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, maksud dia daripada graf sebenarnya kita boleh cari julat antar kuartil. Cara dia ada formula khas dia sini ni. Formula khas dia, okey ni. Julat antar kuartil ialah Q3 tolak dengan Q1. Yang tu formula dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Q3 tu? Okey, ni Q3 sebab Q3 tu ialah kita kena tengoklah kedudukan data pada Q3. Okey, Q3 maksud dia 3/4 darangan bilangan data. Contoh dia sini N. Okey, bilangan data kita ada 80 situ tu. Sebab bila kita tengok kerapan gokal kita, paling tinggi sekali tu ialah 80. Jangan keliru lah, kadang-kadang dia bagi dengan 90 sini ni. Tapi graf OJ dia sampai 80 je. Jadi kena hati-hati tempat yang terakhir sekali yang berhenti OJ tu. Nilai dia adalah 80. Maka kamu tengok dia ialah 3/4 darab dengan 80. Maka akan dapat 60. Jadi bila dapat 60, kamu tak boleh ambil 60 jawapan. 60 jawapan tu ialah maksud dia data ke 60. Kamu kena bawa dash line. Kemudian kamu kena bacalah graf dia ni. Turun di bawah guna dash line. Kena baca beza antara dua kotak ni. 10 kotak ni. 899. Tak boleh hilang pula dah. Tak dah. 899. Okey, 899.5 tolak dengan 799.5. Okey, kamu kena bahagi dengan 10. Kenapa bahagi dengan 10? Ni ialah 10 petak kecil. 10 petak kecil tu. Maka kamu akan dapatlah beza dia ialah 100. Beza dia ialah 10. Maka beza 10 kamu kena tambah 10 lah satu kotak ni. Dia tambah 10 akan dapatlah 809.5. Itu untuk Q1, Q3. Okay, untuk Q1 ialah 1/4 daripada bilangan data. Jadi bilangan data kita ada 80, kita akan dapat data ke 20. Okey, jadi jangan buat keliru sini ni. Ada pelajar yang keliru dia buat 60 tolak 20. Ni salah lah ni.
Sebab yang ni ialah kedudukan dia. Kedudukan dia di mana tu. Okey, 20 maka kamu akan dapat 20. Q1 kita akan dapat berdasarkan graf juga, kamu kena tambah 10 tu. Satu kotak nilai dia 10, maka tambah dia kotak yang kedua tu. Bila kotak kedua tambah 10, maka akan dapatlah nilai-nilai dia bagi tu. Maka julaan terkuartil kamu kena ambil lah Q3 tolak dengan Q1. Maka akan dapatlah 195 gram. Okey, maksud 195 gram ni maksud dia beza antara yang paling berat dengan paling ringan. Tadi beza paling berat dengan paling ringan ialah 500 gram. Okey, tadi yang beza paling berat dengan paling ringan ialah yang dipanggil sebagai julat. Okey, yang ni beza antara yang paling berat dengan paling ringan yang berada pada 50% bahagian tengah taburan. Maksud dia berada tengah-tengah taburan. Perbezaan dia ialah 195. Maksud dia duduk tengah-tengah tu. Tadi paling besar paling kecil beza dia 500. Besar sangat beza dia nampak tu. Okey, sekarang ni bila kita buat dalam bentuk julat terkuartil, maksudnya perbezaan antara yang paling ringan dengan paling berat dalam bahagian 50% data. Okey, 50% taburan data, 50% tu berada di 40 lah ni. 40 ni. Okey. Beza yang paling berat dengan paling ringan ialah beza antara yang duduk tengah-tengah data ialah 195. Jadi beza dia ialah 195 gram. Jangan kelirulah dengan julat terkuartil tu. Julat antara kuartil tu dia berada 50% di bahagian tengah taburan. Okey, kalau yang julat tu ialah dia berada antara yang paling tinggi tolak dengan yang paling rendah pada data terkumpul titik tengahnya. Okey, yang itulah yang ni ialah maksud dia ni. Apa dia maksud dia tu? Yang ni maksud dia. 195 tu maksud dia berada tengah-tengah tu. Okey, kita tengok contoh 7.2a soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ni untuk 5 UM kamu boleh hantar dalam Google Classroom. Saya dah buat dah dua partition lah untuk jawab soalan ni. Kita tengok ni. Okey, yang ni graf. Bukan graf, ni soalan dia ni. Okey, ni soalan dia. Okey, soalannya macam ni. Okey, langkah seterusnya bila kamu ada jadual kekerapan yang diberi pada soalan, maka kamu jangan alter lah nilai-nilainya tu. Jangan duk tambah kotak lagi tu. Okey, jadi kita buat dulu macam biasa. Sini ialah 30 hingga 49. Bilangan dia 4. Kerapan lagu kepada 4. Sini okey 50 hingga 59, 69, 9. Dia akan dapat sini ialah 13. Okey, kerapan sebelah atas dia ialah sini ialah 49.5. Kemudian 69.5. Okey, samalah seterusnya ni. 70 hingga 89. 90 hingga 109. 110 hingga 129. Okey, 11, 15 dengan 13. Kerapan lengkukan dia ialah 24. Berapa ni 24 tambah dengan 15 dapat 39. Okey, 39 tambah dengan 13 dapat 52 ni. Okey, sepada atas macam biasalah kita buat 0.5 lah biasanya. Biasanya macam tu lah. Okay, tapi konsep asal dia, kita sebut juga konsep asal ni, lagi keliru ni. 49 tambah 50. 49.5, 49 tambah 50 kurungan bahagi 2. Barulah dapat 49.5. Okey, langkah seterusnya barulah dia minta kita lukis objek lah. Jadi kamu kena lukislah objek kamu ni. Kamu kena lukis objek. Macam biasalah objek kamu tu kita ikut pada yang dia bagi ni. Ambil pembaris. Sini tak apa. Dalam kertas kamu tu mungkin kertas graf dia tak clear. Kamu ambil kertas graf yang sekolah bagi tu. Ada dalam box, dalam kotak tu. Cuba tengok di sekolah ada lagi tak? Kalau ada boleh ambil lagi lah kertas graf tu. Kalau ada boleh ambil lagi kertas graf. Okey, sini buat pembaris dia tu. Settle pembaris. Allah. Okey, kemudian kita buatlah skalanya. Skala dia ikutlah kesesuaian dia. Biasanya orang buat 10, 20, 30, 40, 50, 60 lah sebab kita paling tinggi 52. Okey, skala biasanya diberi. Tak boleh buat kepala sendiri.
Yang ni boleh buat pada sendiri ni sebabnya dia latihan. Kalau periksa ikut skala. Kena ikut skala dia bagi. Okay, yang bawah ni nama dia adalah sepadan atas. Okay, sepadan atas dia. Okay, kita tandalah sengat-sengatan dia ni. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sebab kita mula 49.5 ni. 49.5 ni dia bukan kosong lagi. Okay, sini adalah 49.5. 69.5. 89.5. 109.5. 129.5. Okay, depan ni kita tak tahu nilai dia berapa. Jadi nak tahu berapa nilai dia senang je. Kamu tengok beza antara dua ni 20. Jadi pada atas satu lagi pun tolak 20. Jadi sini akan dapat 29.5. Salah periksa kadang-kadang dia trik kita macam tu. Dia tak bagi nilai tu, kita kena create sendiri. Dalam jadual kena ikut yang dia beri. Jangan pergi tambah nilai. Okay, jadi sini dia ialah 29.5. Maka langkah seterusnya kamu kena plot titik-titiknya. Bila kamu plot titik tu, boleh guna pangkah pun boleh, nak guna titik pun boleh. Saya syorkan kamu guna titik. Kalau kamu nak guna pangkah pun tak ada masalah. Saya biasanya saya guna titik je. Kamu titik, kemudian 49.5 nilai dia 4. Kamu titiklah pada 4. 69.5. 69.5 nilai dia 13. Kamu titiklah pada 13 tu. 13. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya kamu buat nilai dia. Okey, kemudian barulah kita kira julat dia. Okey, saya anggap kamu boleh buat lah tu. Sebab lukis graf tu memang kena power lah tajuk ni. Okey, julat. Okey, saya tunjuk julat. Okey, nak cari julat. Macam tadi yang saya bagi tahu kena ambil yang paling tinggi. Tolak dengan selang kelas paling rendah. Okey, julat tu maksud dia yang paling tinggi 110. 110 tambah dengan 129 bahagi 2 tolak dengan 30 tambah 49 bahagi 2. Maka akan dapatlah jawapan dia tu kalau kamu kira tu nilai dia 40. Beza dia beza dia 80. Beza dia 80. Okey, kemudian barulah kita buat yang Q1 tu, julat antara kuartil. Okey, 80 ni maksud dia ialah dia ada maksud tu, dia suruh terangkan maksud julat tu. Okey, 80 maksud dia ialah beza bil elektrik yang paling tinggi dengan bil elektrik yang paling rendah ialah RM80. Yang itulah beza dia tu, maksud dia tu. Okey, kemudian kita pun kena buat satu lagi ni. Nama dia ialah julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil pula ni. Okey, julat antara kuartil tu yang kamu kena dapat daripada graf lah tu. Okey, julat antara kuartil. Julat antara kuartil maksud dia ialah Q3 tolak dengan Q1. Okey, macam mana nak cari Q3? Okey, Q3. Okey, saya fokus pada Q1 dulu. Okey, pada Q1 ni ialah 1/4 darab dengan 52. Bilangan data kita 52. Maka kamu akan dapat nilai di situ. Ini kena tekan kalkulator lah ni. 1/4 darab dengan 52. Dapat 13. Okey, 13 ni kamu kena tengok pada data yang ke-13. Okey, barulah akan dapat Q1 tu. Okey, Q3. Okey, Q3 ni kena dapat 3/4 darab dengan bilangan data kita 52. Maka dia ialah 3/4 darab dengan 52 data ke-39. Okey, maksud dia ialah data ke-39. Okey, ke-39 tu maksud dia kamu kena tengok data tu duduk tengah mana data tu. 39 ni duduk sini. Okey, kemudian kamu macam biasalah kamu kena buat pi ke garisan tu. Itu. Jadi data ke-9 maksud dia barulah kamu akan dapat Q3. Okey. Okey, bila kamu dapat jawapan, okey, yang ni purple ni, pink ni. Okey, pink, nilai pink. Tolaklah dengan nilai hijau ni. Yang itulah nama dia ialah
Jawapan yang diperolehi sebentar lagi bila kamu kira. Saya tak buat lah ni, saya buat secara teori je ni. Yang itulah data dia dipanggil sebagai julat terkuartil. Jadi, apa dia maksud dia ni? Maksud. Okay, kalau tengok dalam buku teks kamu tu, nilai dia kamu akan dapat 40. Tapi dia bergantunglah pada graf kamu tu. Contohlah dapat 40. Okay, maksudnya sini ialah beza bil elektrik. Sebab kita bil elektrik tu, beza bil elektrik yang paling tinggi dengan yang paling rendah yang berada pada 50% taburan data, taburan tengah, yang berada pada 50% bahagian tengah taburan. Bahagian tengah taburan ialah RM40. Ni duit ni, RM40 ni beza bil elektrik tu, RM40. Yang itulah maksudnya untuk perbezaan antara julat antara kuartil dengan julat. Maksudnya julat tu yang paling tinggi tolak dengan paling rendah, beza paling tinggi dengan paling rendah, tapi menggunakan selang kelas titik tengahnya. Kalau yang julat antar kuartil tu kamu kena ambil yang berada pada 50 bahagian tengah taburan. Itu beza dia. Okey. Ada soalan nak tanya tak?